Hi, good morning, guys. We are going to start with our PK lesson today. Hari ini kita akan lihat salah sebuah tajuk yang terdapat dalam buku teks tahun 5. So it's a very straightforward topic. Topik yang kita akan pelajari hari ini merupakan topik yang sangat mudah, and it is something that commonly happen to all of us. Ia merupakan sesuatu yang selalu berlaku pada kita tanpa kita sedari. Okay, so what are we going to look at today is we are going to look at a topic which is involving accident, but not a major accident. Tajuk yang kita akan pelajari ini merupakan sebuah tajuk yang ada kena-mengena dengan kemalangan, tetapi bukanlah kemalangan yang besar, kemalangan yang kecil, something that commonly happens at home or at school or at public places. Sesuatu yang berlaku di rumah, di sekolah ataupun di mana-mana sahaja. Okay, now what are we going to look at? Let's see what we have here today is. Now let me zoom in, yeah. So this is the first one that we have. Okay, melecet and meleco. I'm sure we all have heard the word melecet and meleco before. Pasti semua orang tahu apa itu melecet, apa itu meleco. Selalunya melecet ni berlakunya waktu bila? Kalau berlaku melecet dekat kaki tu, waktu bila kita dapat melecet? Kita akan dapat melecet mungkin kalau kita pakai kasut yang terlalu ketat, kan? Ataupun kita akan dapat melecet jika kita pakai kasut tanpa stokin. So there are few reasons why we can get a blitzer. Okay, kenapa kita boleh dapat melecet? Ataupun mungkin boleh jadi kasut itu adalah kasut yang baharu. So our feet are not used to it. Kasut kaki kita masih lagi tidak sesuai lagi dengan kasut yang baharu. So it causes blitzer. Okay, now mari kita lihat apa yang terdapat di situ. Let me bring my cursor. Pada hari Ahad yang lepas, Rizal telah pergi berjoging bersama-sama keluarganya. Selepas itu, kaki Rizal telah melecet. Apakah punca kaki Rizal melecet? Mungkin kamu memakai kasut yang ketat. See, as I was saying just now, kenapa kita boleh dapat melecet di kaki? Mungkin kerana kasut itu ketat, ataupun mungkin kerana kasut itu kasut yang baharu, ataupun mungkin kita pakai kasut tapi kasut itu kita pakai kasut tapi kita tak pakai stokin. So there are few reasons, okay? So antara punca melecet termasuklah geseran antara pakaian dengan kulit, contohnya kasut dan pinggang kain atau seluar yang ketat. Yes, kadang-kadang kalau kita pakai seluar yang terlalu ketat di bahagian pinggang kita, dia akan meninggalkan kesan. So kalau kita pakai lebih lama lagi, akan ada kemungkinan di bahagian pinggang you boleh melecet. Ya, okay. Seterusnya, geseran antara peralatan dengan kulit, contohnya penggunaan cangkul. That is true, kalau you pernah berkebun, you see, sometimes bila you menggali ataupun you mengorek lubang dengan menggunakan cangkul terlalu lama tu, dekat bahagian tangan you, dekat sini ni, bahagian you pegang cangkul tu ataupun dekat sini, kan? Okay, boleh jadi tangan you tu akan, jari you tu ataupun di bahagian tangan you tu akan melecet. Kerana apa? Kerana ada geseran. Geseran ni maksudnya dia bergeser macam ni. Okay, right, next. Geseran antara kulit dengan kulit, contohnya pada bahagian peha. Dekat bahagian peha tu, boleh ke kulit antara kulit bergeser? Boleh, jika you obese. Kalau you mempunyai berat badan yang berlebihan, okay, di bahagian di bahagian peha you tu akan bergeser. Sebab tu kalau you perasan ataupun kalau you ada pengalaman, you mungkin akan ternampak ataupun you mungkin pernah terlihat seseorang yang obese dekat bahagian peha dia tu akan sedikit gelap. Okay,
Bukan kerana daki ke apa, tak. Itu adalah kerana ia bergeser. So bila dia bergeser, dia menjadi gelap dan lama-lama dia akan menyebabkan berlakunya melecet. Okay, yang tu jelas Right. Seterusnya kita tengok kecederaan yang kedua ialah melecur. Rajendran pula telah melecur di bahagian kaki. Apakah punca melecur? Okay. Siapa yang pernah melecur di sini? I rasa mungkin ada kawan-kawan kita yang ada pengalaman pernah melecur. Mr. Z pun pernah melecur juga. Especially ni, kadang-kadang gila kita menggoreng dengan menggunakan minyak panas, ataupun kita masak air, di tangan kita ni boleh melecur. Kan? Apabila melecur nanti dia akan menggelembung kan? Okay, ada gelembungan air. So dia akan menggelembung. Okay, mari kita tengok. Antara punca-punca melecur termasuklah terkena air ataupun cecair masakan yang panas. So as I was saying just now, kalau you tak berhati-hati, percikkan minyak panas tu apabila terkena pada permukaan kulit you, boleh menyebabkan berlakunya lecuran. Tersentuh objek panas. Yes. Kadang-kadang bila kita tersentuh objek yang panas, contohlah kuali yang panas, kita tak sedar kuali tu panas, kita terpegang dan kuali tu terlalu panas, dia boleh menyebabkan kelecuran. Ataupun misalnya setrika. Yes, terkena percikan api. Siapa yang ada pengalaman main bunga api ataupun melecur mesti ada pengalaman seperti ini. Okay, kalau ada terkena percikan api, jari you ataupun tangan you boleh melecur. Terkena cecair bahan kimia yang menghakis, misalnya asid. Yes. Okay. Kalau siapa yang kat sini ada pengalaman pernah membersihkan lantai menggunakan asid tu kan, asid yang dalam botol tu, berhati-hati kerana apa? Asid tu bersifat menghakis. Kalau terkena percikan, dia terkena dekat bahagian tangan you, dia boleh menyebabkan kelecuran. Okay, last but not least, terdedah terlalu lama pada sinaran matahari. Okay, yang ni untuk kes-kes orang yang mempunyai kulit yang cerah. Sebab itu sebenarnya secara saintifiknya, individu yang mempunyai kulit yang sedikit gelap ataupun kulit yang gelap jauh lebih baik daripada individu-individu yang berkulit cerah. Yes, kulit cerah ni sebenarnya secara saintifiknya kurang baik. Kerana apa? Ia tidak dapat melindungi diri kita ataupun kulit kita daripada sinaran cahaya matahari. Sinaran cahaya matahari ni bagus ke? Bagus, tetapi ada waktu-waktunya yang bagus, ada waktu-waktu yang tak bagus. Waktu-waktu yang bagus tu adalah waktu pagi lah. Tapi kalau waktu tengah hari tu you berjemur, dia tak jadi bagus untuk you. Okay, so bila you ada kulit yang hitam, bukan kulit hitam, kulit yang gelap. So bila kulit you gelap, pigmen warna hitam tu akan menjadi lapisan, akan melindungi diri you ataupun kulit you daripada sinaran matahari tu. Itulah bagusnya, itu kebaikannya. Okay, so janganlah cari-cari produk nak jadi putih. Tak. Okay, tak. Sedangkan orang putih tu, the English, mereka semua kalau boleh dia nak ada kulit macam kita. Mereka pergi kat salon, warnakan kulit mereka. Yes. Okay, dia tan dia body, mereka warnakan kulit mereka supaya warna kulit mereka jadi macam orang Asia, jadi macam kita. Kita pula pelik, kita nak jadi nak kulit yang cerah macam mereka. So that's kind of weird kan? Okay, right. So mari kita lihat bantuan-bantuan awal apa yang boleh dilakukan kalau you mendapat kecederaan melecet. Apa yang selalu you buat? Kita selalu letak minyak gamat kan, ataupun kadang-kadang kita biarkan je, like Mr. Z, I biarkan je, lama-lama dia akan hilang lah. Okay, tapi sebenarnya ada cara-cara tertentu. Antara caranya ialah, yang pertama, kita hentikan aktiviti jika berasa tidak selesa. Kalau kita dapat kenal pasti dengan memakai kasut tu boleh menyebabkan kaki kita melecet, kita berhentilah. Okay, jangan berlari dulu. Okay, kemudian kita cuci luka dengan air yang bersih dan sapukan antiseptik. Okay, antiseptik ni tahu antara contoh antiseptik yang paling mudah ialah Dettol lah. Kita bersihkan kaki kita dengan antiseptik. Kenapa nak bersihkan kaki dengan antiseptik? Supaya tiada kuman. Okay,
Yang seterusnya, balutkan luka dengan plaster ataupun kain kasar. Jika perlu, bawa pesakit berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Ini untuk kes yang ada sesetengah orang ni, dia punya masalah kulit dia. Dia macam kes, pernah tak dengar penyakit eczema? Eczema ni penyakit kulit kan. Orang yang mempunyai penyakit kulit seperti penyakit eczema ni, dia tak boleh melecet. Bila melecet, dia memudaratkan diri mereka. Boleh memudaratkan diri mereka. So bila melecet saja, mereka kena cepat-cepat rawat. Ataupun kalau lecetan tu besar, mereka perlu pergi ke berjumpa dengan doktor, pergi ke klinik ataupun hospital berjumpa dengan doktor. Sama juga dengan orang yang mempunyai diabetes ataupun kencing manis. So orang yang kencing manis ni, dia tak boleh luka. Dia tak boleh ada kecederaan. So kecederaan seperti lecetan ni akan memudaratkan mereka. So mereka terpaksa pergi berjumpa dengan doktor segera. Right. Jadi kita lihat yang seterusnya. Kalau orang yang melecur pula, macam mana rawatan dia? Selalu macam kita letak ubat gigi. Betul tak? Kita letak ubat gigi lah, ataupun kita letak telur lah, ataupun kita letak ais lah. Tapi cara rawatan yang sebenar macam mana? Cuba kita tengok. Yang pertama, siramkan kawasan yang melecur dengan air paip selama 10 minit hingga 15 minit. Kena siram dengan air sejuk daripada paip tu. Siram, biar dia reda. Kemudian, sapukan krim yang sesuai dan balutkan dengan kain kasar. Jika perlu, bawa mangsa berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Right. Kalau lecuran tu besar, boleh pergi ke klinik terus. Doktor akan rawat, doktor akan beri antibiotik lah, doktor akan bagi ubat lah, ubat-ubat yang tertentu. Tapi kalau lecuran tu sedikit kecil, you tak nak pergi ke klinik, boleh juga. You boleh gunakan, boleh gunakan aloe vera ke. Aloe vera kan sifatnya sejuk, so dia boleh meredakan rasa pedih melecur tu. Alright, So for your task, ini tugasan you people. Ini tugasan you. Let me write. Tugasan. Ini tugasan yang you kena buat. So there are 5 questions here. Ada 5 soalan. Ada 5 soalan. Kejap I tengok. Tak apa. Kita buat sampai soalan yang ketiga je people. 1, 2, 3. Soalan yang keempat dengan kelima tak perlu buat. So please do this question inside your exercise book. Buat latihan ni dalam buku latihan you, kemudian hantar pada I. Alright, if you have any question, just let me know. Kalau dah siap, hantar je pada I will check for you. Alright people, take care, stay safe, bye. I love you.